Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya Muhammad Akhbar bin Abdul Kadir, merupakan pelajar PhD Universiti Malaysia Kelantan di bawah seliaan Prof Madya Dr. Azhar bin Muhammad. Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini iaitu hubungan gaya pembelajaran dengan kemahiran menulis Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah. Berikut merupakan struktur kandungan kajian saya iaitu RCS yang telah diperkenalkan oleh TS Dr. Azman, di mana ianya merupakan rangka kepada perjalanan kajian saya. Ianya melibatkan beberapa elemen penting iaitu kelemahan penguasaan Jawi murid, di mana dapat dibuktikan berlakunya penurunan pencapaian di dalam mata pelajaran Jawi di mana murid gagal menguasai gaya pembelajaran yang betul, khususnya dalam menguasai kemahiran menulis Jawi. Kebanyakan murid boleh membaca Jawi, namun mereka masih lemah di dalam menulis dan mengeja dengan betul. Akibatnya, sebagaimana kajian daripada Syamirah 2017, penguasaan pelajar dalam kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah lemah. Di sini terdapat beberapa punca, iaitu pertamanya dari segi penguasaan kemahiran membaca dan menulis, yang kedua minat, dan yang ketiga gaya pembelajaran. Untuk kajian ini, saya memilih gaya pembelajaran sebagai kemungkinan punca kepada kelemahan ini, yang mana terdapat 3 masalah ataupun konstruk dalam kajian saya melibatkan gaya pembelajaran audio, gaya pembelajaran visual dan juga gaya pembelajaran kinestetik. Hasil daripada kajian ini, outcome-nya, kita akan kenal pasti gaya pembelajaran manakah yang signifikan dalam mengatasi permasalahan ini. Seterusnya, isu kajian menurut kajian Syamirah 2017, penguasaan pelajar dalam kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah lemah. Murid yang tidak boleh mengenal malah tidak dapat membaca Jawi dengan baik dilaporkan masih tinggi. Sebagaimana kajian Nakiyah, Naha dan Jima'in Safar 2016, guru pendidikan Islam tidak mempunyai kemahiran yang khusus dalam mengajar Jawi, banyak menggunakan strategi berpusatkan guru dan kaedah pengajaran tradisional seperti kaedah kuliah, penerangan dan syarahan. Sebagaimana kajian Mansur 2014, murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Seterusnya, metodologi kajian, di mana terdapat 3 objektif utama kajian ini. Pertama, untuk mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran berdasarkan jantina, di mana pendekatan yang saya gunakan pendekatan kuantitatif melibatkan soal selidik, analisis yang saya gunakan analisis inferensi iaitu ujian T, jangkaan dapatan nanti, dapatan dalam bentuk ya ataupun tidak. Seterusnya, untuk objektif yang kedua, mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara kemahiran menulis Jawi berdasarkan jantina, yang mana pendekatannya kuantitatif melibatkan soal selidik, analisis inferensi, juga ujian T, jangkaan dapatan, juga dapatan dalam ya ataupun tidak. Seterusnya, objektif yang ketiga, mengenal pasti hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran audio, visual dan kinestetik dengan kemahiran menulis Jawi. Analisis yang saya gunakan, analisis inferensi, melibatkan ujian kolerasi person, dapatan nanti jangkaannya ya ataupun tidak terdapat hubungan. Seterusnya, kerangka konseptual. Dalam kajian ini, independent variable-nya melibatkan demografi dan juga gaya pembelajaran iaitu audio, visual dan kinestetik. Manakala dependent variable melibatkan kemahiran menulis Jawi. Seterusnya, untuk kerangka teoretikal, saya memilih teori behaviorist iaitu melibatkan tingkah laku, pemerhatian, maklum balas dan juga peneguhan. Seterusnya, berikut merupakan reka bentuk kajian, iaitu kajian kuantitatif melibatkan tinjauan menggunakan soal selidik sebagai alat pokok utama kajian ini, dan sebagaimana paparan skrin merupakan perjalanan proses kajian saya.
Seterusnya dapatan. Menjawab kepada persoalan kajian yang pertama, sebagaimana di dalam jadual ujian T, nilai ini menunjukkan hepatitis pertama saya gagal ditolak kerana tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran di antara murid lelaki dengan murid perempuan, di mana means untuk murid perempuan adalah 4.07, sisi hampiawai 0.38. Seterusnya murid lelaki mean 4.0 dan juga sisi hampiawai 0.44. Kesimpulannya, gaya pembelajaran murid lelaki lebih kurang sama dengan gaya pembelajaran murid perempuan. Seterusnya untuk persoalan kajian yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kemahiran menulis Jawi berdasarkan jantina? Berdasarkan analisis ujian T yang terdapat dalam jadual ini, ianya menunjukkan means pelajar lelaki adalah 1.11, manakala sisi hampiawainya adalah 0.12. Manakala murid perempuan 1.07 dan sisi hampiawainya adalah 0.11. Kesimpulannya, penguasaan kemahiran menulis Jawi murid perempuan lebih kurang sama peratusnya dengan murid lelaki. Dan persoalan kajian yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran audio, visual dan kinestetik dengan kemahiran menulis Jawi? Untuk gaya pembelajaran audio, berdasarkan jadual ini, keputusan ujian membuktikan hipotesis yang ketiga saya ditolak, iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran audio dengan kemahiran menulis Jawi, di mana hasil daripada ujian mendapati nilai perkali R ialah 1.00. Dan ini menunjukkan bahawa gaya pembelajaran audio mempunyai hubungan yang positif dengan penguasaan kemahiran menulis Jawi dan ianya berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya kita lihat kepada sejauh mana hubungan gaya pembelajaran visual. Untuk visual, nilai kolerasi person menunjukkan nilai P 0.01. Maknanya lebih kecil dari arah signifikan. Dan hasil daripada ujian ini mendapati nilai perkali R ialah 0.61. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara gaya pembelajaran visual dengan penguasaan kemahiran menulis Jawi kerana ianya berada pada tahap yang positif. Dan kalau kita lihat hubungan gaya pembelajaran kinestetik pula berdasarkan kepada analisis kolerasi person yang dijalankan, hasil ujian ini mendapati nilai perkali R ialah 0.54. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara gaya pembelajaran kinestetik dengan penguasaan kemahiran menulis Jawi kerana ianya berada pada tahap yang tinggi, tahap yang positif. Ini bermakna terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran kinestetik dengan penguasaan kemahiran menulis Jawi murid. Maknanya hipotesis saya juga ditolak. Dan yang terakhir, saya mengharapkan kajian ini nanti dapat memberi sedikit sumbangan, khususnya dalam kalangan guru GPI, agar mereka dapat memberikan lebih perhatian kepada aspek gaya pembelajaran di dalam kelas. Yang keduanya, dapat memanfaatkan kajian ini bagi memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kefahaman terhadap penguasaan kemahiran Jawi, seterusnya memperbaiki kualiti pengajaran. Dan yang ketiga, hasil daripada kajian ini nanti sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada literatur kajian semasa ataupun kajian masa hadapan. Dan itu sahaja pemandangan daripada saya. Apa yang baik datangnya daripada Allah dan apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.